Bani Hashim mengharapkan tanah air seperti Bani Israel. Terdapat panji-panji hitam yang muncul dari timur, suatu dakwah, satu gerakan baru yang akan ditubuhkan. Gerakan ini akan menuntut satu kebenaran, tetapi mereka tidak akan diberikan kebenaran itu. Setelah dapat kebenaran itu, mereka akan menegakkannya tanpa henti, sehingga ia disampaikan kepada keturunan Nabi Al-Mahdi Muhammad ibn Al-Hasan Al-Askari alaihi salam, yang menerima kuasa memerintah tanpa tumpah setitis darah pun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala imah wal mahdiyin wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dikasihi Caroline. Thank you for having me here. Kita ingin berbicara tentang agama Yahudi, Zionisme dan kaitannya dengan gerakan para Mahdi yang mungkin kelihatan agak pelik bagi sesetengah orang. Tapi untuk memahami kaitannya dengan gerakan Mahdi, kita perlu kembali ke masa lalu dan melihat apa yang berlaku kepada Bani Israel. Bani Israel adalah satu topik yang amat penting. Ia satu topik yang banyak dibicara dalam Al-Quran, apatah lagi dalam Perjanjian Lama. Bani Israel mempunyai nabi utama mereka yang bernama Musa. Beliau adalah nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Quran. Terdapat banyak ayat mengenai Nabi Musa dan banyak ayat yang berkaitan dengan Bani Israel yang menjadi pusat tumpuan dalam Al-Quran dan dalam Islam. Israel moden atau umat Yahudi moden juga berkait rapat dengan apa yang berlaku di dunia hari ini, kerana mereka berada di barisan hadapan dalam konflik yang telah lama berlaku antara Muslim dan orang Yahudi di Timur Tengah sejak sebelum kita dilahirkan lagi. Maka untuk memulakan perbincangan hari ini, kita perlu undur ke belakang dan sorot secara ringkas sejarah umat Yahudi dan apa yang telah berlaku menurut naratif dalam agama Yahudi, Kristian dan Islam. Mereka telah diperhambakan di Mesir. 12 suku kaum itu berada di Mesir selepas mereka merancang untuk membunuh salah seorang saudara mereka, iaitu Yusuf. Yusuf akhirnya berada di Mesir. 11 saudara yang lain bersama Yakub yang namanya adalah Israel akhirnya berhijrah ke Mesir di hujung kisah Nabi Yusuf dalam kitab Kejadian untuk bersama saudara mereka. Disitulah mereka menetap. Israel dan 12 suku Israel, 12 anak Israel menetap di Mesir dan berkembang. Setelah beberapa generasi, orang Mesir menganggap mereka sebagai ancaman, lalu mereka diperhambakan dan ditindas. Dan bermulalah penindasan terhadap Bani Israel. Akhirnya Tuhan mengutus kepada mereka seorang Al-Masih, iaitu Musa, yang membawa mereka keluar dari Mesir. Beliau bawa mereka ke gurun dan selepas itu Musa wafat. Yusha bin Nun, pewaris Musa, memimpin Bani Israel memasuki tanah Kanaan, di mana Allah menunaikan janjinya kepada Bani Israel dengan memberi tanah itu kepada mereka, yang kemudiannya dikenali sebagai Israel. Mereka menetap di sana. Semua ini berlaku sekitar 3,000 tahun yang lalu. Mereka membina kerajaan di sana. Tuhan tunaikan janjinya kepada anak-anak Ibrahim melalui keturunan Ishak dan Yakub. Mereka menetap di sana dengan harmoni dan berkembang biak untuk tempoh masa yang lama di bawah raja-raja agung seperti
seperti Daud dan Sulaiman. Lepas Sulaiman wafat, Bani Israel bertelagah sesama sendiri dan akhirnya berpecah menjadi dua kerajaan. Utara ialah kerajaan Israel dan selatan ialah kerajaan Judea atau Yahuda. Maka wujud kerajaan Yahuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Israel terdiri daripada 10 suku dan kerajaan Yahuda terdiri daripada 2 suku, iaitu suku Judah dan suku Benjamin. Mereka jelas mempunyai ahli dari suku Lawi bahawa mereka tidak diberi tanah, tetapi mereka pada dasarnya bertindak sebagai pendeta dan mengikut garis panduan Taurat. Mereka bertindak sebagai pendeta untuk kerajaan utara dan selatan. Maka ada orang Lawi yang tinggal di utara dan ada yang tinggal di selatan, dan bahagian tanah selebihnya dibahagikan seperti itu. Begitulah dua kerajaan itu. Jerusalem dan kuil suci terletak di wilayah kerajaan selatan, seperti yang disebut dalam episod lalu. Bagi mengelak kerajaan utara dari kehilangan rakyat kepada kerajaan selatan, mereka berusaha membina kuil mereka sendiri dan hasilkan ibadah haji di tanah mereka sendiri. Mereka membuat patung sapi kedua dan mencipta Tuhan mereka sendiri. Ini membuat Tuhan amat murka. Akhirnya, mereka dihalau dan tersebar di serata bumi. Dan tidak ada apa yang tinggal dari Bani Israel atau dari 12 suku Israel kecuali kerajaan selatan, iaitu kerajaan Yahuda. What's important now to note is that the 10 tribes, nobody knows where they are now. Hal penting untuk difahami ialah 10 suku itu tiada siapa tahu di mana mereka berada kini. Mereka bercampur dengan bangsa lain dan hilang. Maka mereka dikenali sebagai suku-suku Israel yang hilang. Ada banyak teori dan ramai yang mendakwa mereka lah waris sebenar suku-suku tersebut. Ada orang asli Amerika yang percayai mereka atau cabang-cabang baru dalam agama Kristian yang mendakwa orang asli Amerika adalah salah satu dari suku-suku tersebut atau mereka lah suku itu. Ada juga gerakan orang Afrika Amerika yang mendakwa bahawa mereka lah anak-anak Israel sebenar yang telah tersebar di bumi, dan ada banyak dakwaan sebegitu. Realitinya, tiada siapa yang tahu di mana 10 suku itu. Mereka tersebar ke kalangan bangsa-bangsa lain. Sesiapa yang mengaku sebagai Yahudi kini menamakan diri mereka Yahudi kerana mereka mengaitkan diri dengan suku Yahuda, iaitu ahli kerajaan Yahuda. Kini orang Yahudi hanya dapat menjejak silsilah kepada suku Yahudi, Benjamin atau Lawi dalam kes tertentu. Selepas itu, kerajaan Yahuda berkembang dan mereka telah menerima beberapa nabi dan rasul yang diutuskan kepada mereka. Nabi terakhir yang mereka akui atau terima sebagai utusan ialah nabi bernama Malachi. Tetapi bagi orang Kristian dan Islam, mereka percaya bahawa Tuhan mengutus lebih ramai utusan selepas itu, terutamanya Nabi Zakaria atau bapa kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya juga diutus kepada Bani Israel dan diiktiraf sebagai Nabi dan Rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun beliau tidak diiktiraf oleh orang Yahudi. Lalu muncul Isa anak Maryam Al-Masih, iaitu manifestasi Tuhan menurut Kristian dan merupakan Al-Masih yang dijanjikan menurut Islam. Kerajaan Yahuda atau Israel kini sebenarnya hanyalah kerajaan Yahuda yang mengandungi kaum Yahudi. Mereka menolak Al-Masih dan membunuhnya dan membunuh Nabi Yahya. Peristiwa ini tercatat dalam Alkitab yang mengisahkan bagaimana Yahya telah dipancung oleh orang Yahudi.
Orang Yahudi bertanggungjawab menghasut Rom untuk menyalib Isa setelah menuduhnya dengan kesalahan menghina agama dan menuntut beliau disalib menggantikan penjenayah Barabas. Selepas penolakan terhadap Nabi Isa sekitar tahun 70 Masehi, orang Rom menyerang dan memusnahkan Yerusalem dan mereka menghalau baki kaum Yahudi yang masih tinggal di Israel. Mereka diusir keluar dan dihantar untuk hidup di kalangan bangsa-bangsa lain. Maka bangsa Israel pun tersebar. Pada waktu itu, tiada lagi tanah milik Yahudi. Tiada lagi kerajaan Israel. Tiada lagi kerajaan kesatuan Israel seperti ketika pemerintahan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tiada lagi kerajaan kecil seperti kerajaan Yahuda yang wujud. Tiada lagi tanah di kawasan itu yang secara rasmi diperintah oleh orang Yahudi. Ia hanyalah tanah yang diperintah Rom dan diikuti bangsa-bangsa lain. Sepanjang hampir 2000 tahun, orang Yahudi melihat pengusiran mereka dari tanah perjanjian itu sebagai hukuman daripada Tuhan. Mereka menganggapnya sebagai ujian besar atas mereka. Mereka sentiasa mengimpikan hari di mana Al-Masih akan muncul semula dan memimpin mereka kembali ke Yerusalem, membina semula kuil suci dan menunaikan janji Tuhan kepada bangsa Yahudi. Mereka melihat mereka berada dalam hukuman dan mereka perlu menebusnya. Dan mereka percaya bahawa memang wujud janji dari Tuhan, iaitu bahawa kerajaan Tuhan akan tertegak semula melalui Israel yang baru kelak. Anda juga akan dapati satu janji yang serupa dalam Al-Quran, di mana Al-Quran menyebut Bani Israel telah bangkit 2 kali di bumi sebelum ini dan mereka akan bangkit buat kali ketiga. Lahirlah satu harapan bahawa Bani Israel akan kembali ke tanah yang dijanjikan, atau sekurangnya mereka akan kembali berkuasa. Pada lewat kurun ke-18, bermula satu gerakan yang diketuai sekumpulan Yahudi yang tinggal di Eropah ketika itu. Mereka mula menulis manifesto, menerbitkan buku dan mengadakan persidangan. Maka lahirlah satu gerakan dan gerakan itu dinamakan Zionisme. And Zionism is named after Zion, because obviously Zionisme dinamakan sempena Zion kerana tanah itu berkait rapat dengan Israel dan lokasinya, serta impian mereka untuk kembali ke tanah yang dijanjikan, iaitu bumi Zion di akhir zaman. This movement of Zionism was established, whereby Jewish people dreamt of. Gerakan Zionisme ditumbuhkan di mana umat Yahudi bercita-cita untuk tidak lagi bergantung kepada sokongan dari negara tuan rumah dan mereka akan diberi semula sebuah tanah. Gerakan Zionisme ini berusaha untuk menduduki atau menghantar orang Yahudi kembali ke tanah yang kini dikenali sebagai Palestin, agar mereka dapat menetap di sana dengan harapan untuk akhirnya menguasainya. Mereka mahu memenuhi Palestin. Mereka mahu jumlah orang Yahudi di Palestin melebihi jumlah Muslim, Kristian atau orang Palestin, agar secara automatiknya ia menjadi sebuah negara Yahudi sekali lagi. Tentunya di awal kurun ke-19, Perang Dunia Pertama membakar Eropah selama 4 tahun. Tidak lama selepas itu, hampir pertengahan abad ke-20, Perang Dunia Kedua berlaku. Wujud sentimen anti-Yahudi di seluruh Eropah dan kebangkitan puak sayap kanan dan tokoh
seperti Adolf Hitler dan Benito Mussolini. Takes hold of all of Europe, and the rise of the far right and the rise of figures like Adolf Hitler and Benito Mussolini, who rose and they sought to destroy mereka memusnahkan dan mengusir orang Yahudi dari Eropah, membunuh dan membantai mereka, serta membina kem tahanan dan sebagainya. Mereka mahu menyingkirkan semua orang Yahudi. Amerika, Rusia dan pihak bersekutu menentang mereka, dan akhirnya pihak bersekutu menang. Maka Eropah pun rasa bersalah atas apa yang mereka lakukan terhadap orang Yahudi dan pembunuhan semua individu yang tidak bersalah ini. Negara-negara pun bersatu. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ditubuhkan dan mereka berusaha menetapkan peraturan baru agar Perang Dunia tidak berlaku lagi. Negara-negara ini bergabung dan memutuskan bahawa mereka akan menyusun semula order sistem dunia. Sebagai sebahagian dari penyusunan semula ini, mereka memutuskan untuk menubuhkan sebuah negara bagi orang Yahudi di Palestin yang kini akan dinamakan Israel. Ia akan menjadi tanah air untuk semua orang Yahudi, sebuah negara Yahudi yang diperintah oleh orang Yahudi menurut undang-undang mereka sendiri. Itulah ringkasan sejarah pengusiran umat Yahudi dari tanah air dan kepulangan mereka dari seluruh Eropah ke tanah air itu. Ini mencetuskan banyak ketegangan, perbezaan pendapat dan banyak peperangan akibat penempatan semula orang Yahudi di kawasan itu. Kerana sudah tentu terdapat penduduk asal di sana, iaitu orang Palestin. Tanah itu kini dianggap sebagai tanah milik Muslim. Malah, salah satu tempat suci dalam Islam ada di sana, iaitu Masjid Al-Aqsa, yang dibina di atas tapak yang sama dengan tapak yang diinginkan oleh Yahudi untuk membina semula kuil mereka. Maka Jerusalem dianggap ibu kota dan tapak suci bagi Muslim. Tetapi ia juga tapak suci bagi orang Yahudi. Muslim mahu ia sebagai ibu kota mereka sebagaimana Yahudi. Dan sejak itu berlakulah perebutan ke atas tanah itu, ke atas sumber dan ke atas tadbir urus kawasan itu. Apakah pendapat anda tentang ini? Obviously, it is quite impressive how after so many thousands of years, we suddenly have a movement that was just a thought. So Zionism was just an idea in the 1900s, where scholars came together and thought that this oppression that was done against the Jews was too much and that they have a right to their own homeland. I think that's an interesting thought and an interesting idea. But I also think that there are definitely other nations and other prophets and messengers and other religions that have been oppressed, and so they should maybe have the same right as the Jews. Yeah, so ia suatu yang menarik dan ia satu kontroversi, dan ramai orang telah mengkritik penubuhan Israel dan mereka juga telah menentangnya kerana jelas sekali hak umat Yahudi ke atas tanah itu adalah berdasarkan Alkitab yang ramai orang anggap sebagai fiction. Ini adalah satu hal, dan ramai merasakan bahawa selepas sekian lama berlalu, orang tidak berhak untuk kembali dan menuntut semula kawasan. Ia seakan sebagai contoh, orang asli Amerika berkumpul dari seluruh bumi dan mengatakan mereka mahu ambil semula Amerika Syarikat dan mengusir semua orang yang ada di situ, atau mahu meletakkan sistem atau peraturan kerajaan baru dengan alasan mereka ialah penduduk asal yang telah wujud sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Maksudnya, orang tidak akan berpendirian begitu.
Maka peredaran masa dan kaitannya dengan agama serta tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan, pembantaian massa, semuanya menyebabkan ramai menentang idea ini. Muslim dan terutamanya Muslim di rantau itu yang menentang negara Israel, mereka tertanya-tanya, bagaimana menghancurkan Israel? They have been wondering, like, how is it that we can demolish Israel? How is it that we can eliminate Bagaimana Israel? kita cara singkirkan Israel? Bagaimana boleh kalahkan Zionisme atau konsep ini? Bagaimana untuk kembalikan maruah dan kehormatan orang Arab kerana kita tidak mampu menghadapi Israel? Sebab utama kita tidak mampu hadapi atau kalahkan Israel adalah kerana Israel disokong oleh kuasa besar dunia, terutamanya Amerika Syarikat, iaitu kuasa nuklear utama. Israel sendiri ialah salah satu dari 9 negara yang memiliki senjata nuklear, sedangkan negara Arab tidak. Oleh itu, mengalahkan atau menghapuskan Israel telah menjadi mimpi. Semuanya hanyalah dongeng atau mitos yang orang telah menerima sebagai tidak akan berlaku. Kita lihat bukti itu baru-baru ini dengan peristiwa yang telah berlaku di mana Israel telah merobohkan hampir seluruh Gaza. Mereka telah memusnahkan. Mereka menyebabkan berjuta rakyat Palestin meninggalkan rumah mereka dan berjaya menghapuskan Hizbullah dari Lebanon yang mengebom seluruh Lebanon dan mengalahkan semua penentang di sana. Mereka pada dasarnya mengalahkan dan memusnahkan Hizbullah, seolah tiada lagi Hizbullah, dan mereka berjaya menjatuhkan rejim Assad di Syria, iaitu sekutu kepada Iran. Semasa kejatuhan Syria, kekalahan Hizbullah dan pemusnahan Gaza, tiada satu pun negara Arab yang berani mengerahkan tenteranya atau mengancam untuk berperang. Tiada siapa pun yang berkata apa-apa. Of Gaza, no Arab country whatsoever has even attempted to. Kita lihat ia adalah jarutan yang semakin mengetat di leher Iran, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat ancaman terbuka terhadap Iran, dan semua diam membisu. Saya percaya ia akan terus berlarut. Dan hadis-hadis Nabi Muhammad dan Ahlul Bait alaihimussalam meramalkan perkara ini. Mereka meramalkan satu zaman di mana tidak akan tinggal apa-apa dari Al-Quran melainkan tulisannya, dan tiada yang tinggal dari Islam melainkan namanya sahaja. Akan ada orang yang mengaku Islam, tapi mereka adalah yang paling jauh daripadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa bangsa-bangsa akan mengepung tanah-tanah umat Islam dan Muslim seperti orang-orang yang berkumpul untuk memakan hidangan. Dan para sahabat bertanya, adakah jumlah kita sedikit pada waktu itu? Baginda menjawab, tidak, kamu sangat ramai seperti pasir di pantai atau bintang di langit, tapi kamu menjadi seperti buih di permukaan laut. Kamu lemah dan kamu dihina. Mereka bertanya, kenapa ya Rasulullah? Baginda berkata, kerana kamu takut mati dan cintakan dunia, dan kerana mereka ikuti para ulama yang tidak beramal, yang Nabi Muhammad SAW katakan sebagai sejahat-jahat makhluk di bawah matahari. Mereka juga mengikuti para imam dan pemimpin yang tidak dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah Nabi Sulaiman berkata bahawa tidak ada yang baharu di bawah matahari, dan bahawa sejarah akan berulang. Would be the most evil creation under the sun. And they would also be following imams that are not appointed by Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa umat Islam akan mengikuti jejak langkah umat Kristian dan Yahudi, selangkah demi selangkah, sehingga jika mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, umat Islam akan mengikutinya. Maka kita lihat sejarah berulang dengan mereka.
Kita lihat mereka terbuang ke gurun sebagaimana Bani Israel yang terbuang ke gurun kerana cintakan dunia. Mereka enggan membantu Yusha' bin Nun menakluk tanah Kanaan semasa hayat Musa. Mereka berkata kepada Musa, "Pergilah kamu dengan Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan duduk di sini sahaja. Kami tidak akan melakukan apa-apa." Kita dapati perkara yang sama berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada zaman moden, di mana kita dapati setiap tanah umat Islam diperintah oleh pemerintah atau gubernur atau raja palsu yang tidak mahu melakukan apa-apa terhadap situasi dunia atau kepentingan umat Islam. Mereka hanya berkata perkara yang sama seperti yang diucapkan oleh Bani Israel, "Pergilah kamu dengan Tuhanmu, kami akan duduk di sini." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait alaihi wassalam meramalkan bahawa keadaan ini tidak akan berubah. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam predicted, and the Ahlul Bait alaihi wasallam predicted that this situation would not change. Ada satu hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat dan ia mengatakan bahawa baginda dalam suasana yang baik dan gembira dan mereka berbual dengannya. Setiap kali mereka bertanya sesuatu, baginda akan menjawab. Setiap kali mereka diam, Nabi akan memulakan perbualan. Ia hari yang amat mesra dan pertemuan gembira. Lalu tiba-tiba perhatian Nabi bergerak dan baginda melihat ke atas bahunya dan melihat sekumpulan pemuda dari Bani Hashim, dan daripada mereka adalah Al-Hasan dan Al-Husain alaihimussalam, cucu-cucunya. Baginda melihat mereka lalu mula menangis dan menjadi amat sedih dan tertekan. Mereka berkata, "Kenapa Nabi Allah?" Lalu baginda memberitahu, "Saya menangis kerana apa yang berlaku selepas saya kepada keluarga saya, Bani Hashim. Sesungguhnya mereka akan ditindas. Mereka akan diusir dari tanah itu. Mereka akan dibunuh dan akan dipenjara selepas saya. Ini akan berterusan sehinggalah sekumpulan orang yang membawa panji-panji hitam muncul dari timur dan menyeru kepada kebenaran, tetapi mereka tidak diberikan. Lalu mereka menyeru kebenaran buat kali kedua, tetapi tidak diberi." Emerge from the east until the black banners of the east emerge, and they call for the truth and they're not given it. And then they call for the truth the second time, and then they're not given it. Akhirnya and then diberi, eventually tetapi mereka menolaknya sehingga mereka bangkit. Setelah bangkit, mereka tak akan berhenti sehingga mereka menolaknya kepada seorang dari keluargaku yang mengisinya dengan keadilan dan kesaksamaan, iaitu Imam Al-Mahdi alaihi salam. Imam Al-Mahdi alaihi salam. And so this narration is really important. Hadis ini amat penting dan darinya kita dapat banyak informasi. Salah satunya ialah terdapat satu bentuk penindasan yang berlaku terhadap umat Islam yang sama seperti penindasan yang berlaku terhadap umat Yahudi. Seperti mana Yahudi diusir dari tanah mereka, terdapat juga sekumpulan Muslim yang diusir. Seperti mana Yahudi dibunuh beramai-ramai dan mengalami Holocaust, Muslim juga melalui pembunuhan beramai-ramai dan Holocaust. Apakah itu Holocaust? Penyembelihan dan pembantaian dahsyat yang berlaku dalam Islam ini. Ia berlaku ke atas Bani Hashim, kabilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berlaku ke atas anak-anak, zuriat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zuriat keturunan Hashim, dan mereka semua yang menganggap diri mereka sebagai ahli dalam kabilah Bani Hashim. And the Bani Hashim consists of the tribesmen and the descendants of the Prophet Bani Hashim terdiri dari anggota kabilah dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ia juga termasuk Syiah atau pengikut kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu bahawa ia benar? Kita tahu kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain telah mentakrifkan dengan jelas apakah maksud Bani Hashim. He says the believer is a Hashemite.
Baginda bersabda, seorang mukmin adalah seorang Bani Hashim kerana mukmin itu menghancurkan. Seorang Hashim itu menghancurkan segala kebatilan, kemunafikan dan kekufuran. Sesiapa berpegang kepada imam zamannya, dia adalah seorang Bani Hashim secara tak langsung, walaupun dia bukan keturunan fizikal Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang Nabi nyatakan dalam hadis pertama itu ialah bahawa akan tiba suatu masa selepasku, satu masa di mana semua keturunanku yang benar-benar beriman, para imam zaman itu, para warisku dan semua orang yang merupakan mukmin sejati, Bani Israel sejati dalam Islam, akan diusir dari tanah dan mereka akan dibunuh dan dipenjarakan. Diusir dari mana? Diusir dari tanah-tanah umat Islam. Dan itulah yang benar-benar berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Di malam kewafatan, baginda mahu menulis wasiat, pelindung dari kesesatan, tetapi baginda disuruh diam. Kami tak perlukannya, yang kami ada sudah cukup. Umar Ibn Al-Khattab cuba memaksa Nabi dan menghalang baginda dari menulis sesuatu yang akan menghalang umat Islam dari tersesat dan melakukan kekejaman selepasnya. That which, if he wrote down, would keep the Muslim nation from going astray and from committing any sort of atrocities after him. But the Prophet managed a few nights later to write it down. And beberapa malam kemudian, Nabi sempat menulisnya. Dalam wasiat itu tertulis senarai para pewaris dan penggantinya. Umat Islam tak akan sesat jika berpegang kepada mereka. Mereka ialah pewaris sah selepas Nabi Muhammad yang selayaknya mewarisi kerajaan Islam, kerajaan umat Islam yang Nabi dirikan semasa hayatnya. The kingdom of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi, which he established. Sebagaimana Nabi Daud telah melantik Nabi Sulaiman sebagai pewarisnya, maka dalam contoh ini Nabi Muhammad SAW juga melantik Imam Ali ibn Abi Talib alaihissalam sebagai pewarisnya. Apa yang berlaku kepada umat Islam, keluarga Muhammad, adalah sama seperti apa yang berlaku kepada umat Yahudi. Sebab itu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis yang masyhur, namaku Ahmad dan aku juga Abdullah. Namaku Abdullah dan aku adalah Israel. Apa saja yang Allah maksudkan untuk Bani Israel, dia juga maksudkan untukku. Apa saja yang dia perintah kepada Israel, dia perintah kepadaku. Baginda membanding dan menyamakan dirinya dengan Israel atau Ya'qub kerana kedua-duanya adalah tanpa. Pembunuhan beramai-ramai dan Holocaust yang berlaku ke atas Bani Israel turut berlaku ke atas Nabi Muhammad SAW. 12 kabilahnya, iaitu keturunannya dan 12 pengikut Isa serta 12 anak Ya'qub disamakan dalam banyak hadis dengan 12 imam yang muncul selepas Nabi Muhammad. Baginda bersabda, 12 kabilahku seumpama Ya'qub memiliki 12 anak lelaki. 12 kabilahku ialah 12 imam selepasku. Baginda senaraikan nama mereka dalam wasiat yang baginda mahu semua berpegang. Jika kita lihat apa yang berlaku kepada mereka ini, Imam Ali ibn Abi Talib, sebaik saja Nabi wafat, para perampas kuasa yang kononnya digelar para sahabat Nabi Muhammad telah melakukan pemberontakan dan rampasan kuasa terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka menyerbu rumah putrinya Fatimah Zahra, iaitu anak tunggal. Beliaulah pembawa keturunannya. Darahnya hanya berterusan melalui Fatimah Zahra alaihissalam. Mereka tendang pintu. Ini menyebabkan sebatang paku menembusi sisi perut Fatimah Zahra. Beliau akhirnya keguguran anaknya Muhsin dan akhirnya mati akibat luka. And she ends up miscarrying her son Muhsin, and she ends up dying from the wounds shortly after that, after having cursed the Islam
Tidak lama kemudian, selepas melaknat umat Islam atas pembunuhannya, Imam Ali ibn Abi Thalib diusir, beliau diketepikan, beliau telah dirantai, beliau diugut, dan beliau dipaksa untuk menjauhkan diri dari urusan umat Islam. Akhirnya, beberapa tahun kemudian, ketika Imam Ali alaihissalam sedang sujud dalam solat di pertengahan bulan Ramadan, kepala beliau telah ditetak dengan pedang. Tengkoraknya terbelah, darah beliau melimpah keluar dan beliau wafat akibat kecederaan itu. Maka Imam Ali, pewaris sah Nabi Muhammad, telah dibunuh. Fatimah Zahra alaihissalam, satu-satunya putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga telah dibunuh. Cucu-cucu Nabi Muhammad, anak-anak Imam Ali ibn Abi Thalib, para imam yang seterusnya disebut dalam wasiat, adalah mereka yang sepatutnya menggantikan Imam Ali alaihissalam sebagai pewaris sah atas urusan umat Islam. Terdapat Imam Al-Hasan, cucu pertama, anak sulung daripada mereka. Beliau diracun atas perintah Muawiyah, anak Abu Sufyan, dan beliau telah dibunuh. Imam Al-Husain, saudaranya, telah dibunuh di Karbala. Beliau dipenggal bersama-sama dengan semua yang lain, atau kebanyakan ahli Bani Hashim dan pengikut mereka. Mereka telah dibunuh beramai-ramai di tanah Karbala. Jasad mereka dipijak oleh kuda dan manusia. Kepala mereka dipenggal. Kepala Imam Al-Husain alaihissalam telah terpacak pada tombak dan diarak ke beberapa kota dan kawasan yang berbeza di tanah umat Islam dan dibawa ke Damsyik. Para wanita Bani Hashim, hijab mereka dicabut dan mereka dimasukkan ke dalam penjara serta diancam dengan rogol dan kekejaman lain. Anak kepada Imam Al-Husain alaihissalam yang sepatutnya menjadi pewarisnya dalam wasiat Nabi Muhammad, Zainal Abidin, beliau telah diracun dan dibunuh Bani Umayyah. Para sahabatnya dibunuh. Zaid, anaknya, telah disalib. Anak kepada Zainal Abidin yang sepatutnya menjadi pewarisnya, Muhammad Al-Bakir, beliau juga diracun dan dibunuh Bani Umayyah. Ketika Imam Ja'far Al-Sadiq alaihissalam, iaitu keturunan Imam Al-Bakir, hadir, beliau juga telah diracun dan dibunuh oleh Bani Abbasiyah. Seterusnya ialah anak lelaki dan pewarisnya, Imam Musa Al-Kazim. Beliau telah dipenjarakan untuk masa yang amat lama dalam kondisi yang sangat teruk. Lalu beliau diracun dan dibunuh. Imam Al-Rida alaihissalam, beliau telah ditangkap dan beliau juga diracun oleh Khalifah Abbasiyah. Seterusnya Muhammad Al-Jawad, beliau juga diracun pada usia muda dan dibunuh. Seterusnya Ali Al-Hadi, beliau diracun dan dibunuh. Seterusnya Al-Hasan Al-Askari alaihissalam, beliau dipenjarakan dan dia diracun dan dia dibunuh. Seterusnya kekhalifahan Abbasiyah terus mencari pewaris ke-12 dari para imam yang disebutkan dalam wasiat Nabi Muhammad, iaitu Muhammad ibn Al-Hasan Al-Askari dan Imam Mahdi alaihissalam. Mereka akhirnya mengejarnya sehingga dia terpaksa melarikan diri dan kemudian pergi ke sebuah gaib atau ketiadaan, yakni sebuah kegaibah bersembunyi dari pedang daripada orang ramai. Kita dapati dengan setiap orang yang berkuasa, ketika setiap pewaris Nabi dilahirkan dan membesar dan sudah tiba masa untuk beliau berkuasa, beliau ditolak ke tepi dan kekhalifahan dirampas daripada mereka. Pertama oleh dinasti Umayyah dan kemudian pertamanya oleh para sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman, yang akhirnya membolehkan Muawiyah anak Abu Sufyan mewariskannya kepada anaknya Yazid laknatullah alaih. Diikuti pemerintah Bani Umayyah, keturunan Umayyah, dan bukannya keturunan Hashim. Seterusnya Bani Al-Abbas, iaitu keturunan Al-Abbas, memerintah setelah memimpin pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Mereka mencuri kekhalifahan untuk diri mereka setelah berjanji akan mengembalikannya kepada Bani Hashim. Mereka ingkari.
mereka akhirnya memegangnya untuk diri mereka dan menjadi para penindas seterusnya terhadap Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini semua telah diramalkan. Maka Holocaust terhadap Bani Hashim, ia adalah sesuatu yang bermula selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia berterusan sehingga ke hari ini dan zaman moden. Umat Islam sebenarnya tak punya tanah yang boleh disebut sebagai tanah milik mereka sejak kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kini tiada langsung tanah umat Islam. Sehingga umat Islam menyedari ini, mereka tak akan memiliki tanah. Kerana yang disebut tanah orang Islam itu sebenarnya adalah tanah yang ada di dalamnya orang yang dilantik iblis. Bila anda memiliki tanah yang menempatkan orang lantikan iblis, anda tidak boleh menggelar mereka sebagai tanah Islam atau tanah Muslim. Tidak ada banyak perbezaan antara mereka dan antara mana-mana tanah orang kafir yang wujud di planet ini. Kerana mereka adalah tanah yang diberi dari mencuri dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan membenci Muhammad dan keluarga Muhammad dan mengusir, menindas pengikut dan keturunan Muhammad dan keluarga Muhammad. Mungkin ada orang yang berkata, tapi bagaimana pula dengan tanah-tanah yang digelar tanah Muslim seperti Mesir atau Maghribi atau mana-mana tanah Sunni yang lain seperti Arab Saudi atau Qatar atau Kuwait. Semua bangsa ini tidak lebih daripada Bani Umayyah zaman moden. Ia adalah jenis pemerintahan yang sama. Bani Umayyah adalah sekumpulan orang Arab yang memerintah dan tiada kaitan dengan Islam dan bukan pewaris sah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan dari keturunannya. Mereka bukan keturunan Hashim tetapi keturunan Umayyah. Mereka memerintah dengan perundangan manusia, pemerintahan demokrasi, pemerintahan suku dan kekeluargaan, seperti Saudi yang mewariskannya dari saudara kepada saudara yang lain atau dari saudara kepada anaknya. Seperti Muawiyah mewariskannya dari dirinya sendiri kepada Yazid, walhal keluarga Muhammad disisih. Ini hal yang sama. Keluarga Saudi ialah Bani Umayyah moden. Hal sama berlaku kepada semua pemimpin Sunni dan tanah mereka di rantau itu. Ini bukan Islam. Ia pemerintahan persukuan. This is not Islam. This is just tribal rule. These are Arab tribes that are Arab ini memerintah atas nama Islam. Mereka mungkin menggelar diri Muslim, sama seperti Yazid menggelar dan Muawiyah diri mereka Muslim. Tapi hakikatnya mereka dan pemerintahan mereka tidak sah. Sesiapa yang mengikuti pemerintahan itu akan masuk neraka dan akan dibangkitkan bersama individu itu. Terdapat banyak hadis yang mengatakan bahawa sesiapa yang membantu Sufyani akan dibangkitkan pada hari kiamat di dalam perut Sufyani. Sesiapa yang ambil walau satu sen pun dari Sufyani akan dibangkitkan dalam perutnya. Sesiapa yang ambil pemimpin palsu sebagai imam, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama mereka. Maka negara-negara itu tidak sah. Mereka bukanlah negara Islam. Mereka adalah perampas hak Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Maka di manakah kerajaan sebenar bagi Muhammad dan keluarganya? Sesetengah yang kononnya Syiah akan berkata, tapi kami ada wilayah al-faqih, kami ada pemerintahan oleh ulama, kami ada negara Iran, kami ada negara Iraq. Di sana ada para marja agung dan mereka memerintah secara efektif. Perdana Menteri dan Presiden yang memerintah negara-negara ini dilatih oleh para ulama Syiah dan mereka setia kepada Imam Al-Mahdi AS. Terdapat hadis yang menyatakan bahawa para ulama adalah pewaris dan para nabi dan rasul. Maka mereka adalah
legitimate, and these are the guys who are the Mereka lah representatives wakil of Imam Imam Al-Mahdi al-Mahdi AS. Mereka and berbicara they bagi speak on pihak behalf Imam of Imam Al-Mahdi, dan al-Mahdi, and mereka they are the akan ones who are menyerahkan going to negara push mereka their kepada states Imam to Al-Mahdi. Imam al-Mahdi, and that Ia is tidak nothing lain but a great adalah satu lie, penipuan and dan it's a great penyesatan deception, besar. and they are Mereka actually sebenarnya using the menggunakan exact same taktik yang sama tactics as seperti the yang Bani digunakan Bani al-Abbas Abbas di did. zaman dahulu, yang juga mengaku diri In mereka that sebagai day and age, keturunan the dari Bani Hashim. al-Abbas, they proclaim themselves to be descendants from Hashim too. They considered themselves to Mereka be menganggap diri mereka because kerana they were mereka descendants keturunan of Al-Abbas, who is the bapa uncle of saudara the kepada Prophet Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Al-Abbas, who was a Al-Abbas descendant adalah of keturunan Abdul Abdul Muttalib, Muttalib, who was a yang descendant merupakan of keturunan Hashim. And Hashim gave melahirkan birth to Abdul Muttalib. Abdul Muttalib Abdul had Muttalib ada Al-Abbas, and he Al-Abbas dan also siapa had lagi? who? Dia He ada had Abdullah. Abdullah, Abdullah and adalah Abdullah gave ayah birth to Nabi the Muhammad Prophet sallallahu alaihi wasallam. And so Maka Al-Abbas and Al-Abbas dan Abdullah, father Abdullah, of Muhammad, they're bapa both Nabi, descendants kedua-duanya of adalah Hashim. keturunan Hashim. Umayyah Umayyah was the adalah brother saudara of kepada Hashim, Hashim. right? And so Maka mereka they're sepupu. cousins. So one Di masa time itu you have the Bani ada Umayyah, the Bani children Umayyah, of Umayyah, who are the anak-anak Umayyah cousins yang merupakan of, sepupu. they're not even Mereka bukan Hashemites. Bani Hashim. They're Mereka stealing mencuri dan and merampas usurping the kekhalifahan, caliphate, pewarisan dan the pemerintahan dari successorship, Nabi the Muhammad. rulership Setelah from the Prophet itu, Muhammad. anak-anak And then Al-Abbas pula, later you have iaitu sepupu yang lebih dekat the kepada children of keturunan Abdullah, Al-Abbas who were iaitu closer Nabi Muhammad cousins sallallahu alaihi wasallam to dan the keluarganya. descendants of Abdullah, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family. You have them Mereka revolting memberontak atas in the nama name datuk mereka, of iaitu their, Hashim, their dengan common mendakwa bahawa grandfather, mereka akan memulangkan Hashim, pemerintahan kepada saying that keturunan they Hashim, are going to return the rulership to Hashim, to the iaitu descendants of keturunan Nabi Hashim, Muhammad meaning the sallallahu alaihi descendants wasallam. of the Prophet Muhammad Tetapi sallallahu sebaliknya alaihi mereka wasallam, mengekalkannya but untuk instead diri they chose sendiri. to keep it for themselves. The same Hal yang thing is sama sedang happening berlaku now kini dengan with Bani the Abbas modern moden, day Bani yang al-Abbas, sebenarnya lebih teruk dari who were Umayyah, actually worse than iaitu the para ulama yang Umayyads. tidak beramal, yang And that memakai is serban hitam dan pakaian itu. the non-working Pakaian scholars itu that are sama wearing seperti these yang black dipakai oleh Bani turbans Abbas and wearing dahulu. that Sama attire. halnya, That same attire kini is mereka memerintah exactly atas what nama Imam the Al-Mahdi, Bani al-Abbas tetapi used mereka to wear. menyingkirkan They're wearing Imam it Al-Mahdi. the same thing now. They're ruling in the name of Imam Al-Mahdi now. They're pushing Imam Al-Mahdi aside. They have quotes in which they've said Mereka menyebut that there bahawa is tidak no perlu need pun actually adanya for Imam Imam Al-Mahdi Al-Mahdi sekarang. now. They come Mereka on TV muncul and di they TV state dan that if menyebut Imam bahawa Al-Mahdi jika Imam came and Al-Mahdi opposed hadir them, that they dan would menentang mereka, kill mereka Imam akan Al-Mahdi. membunuh This is Imam clearly Al-Mahdi. the modern Ini day jelas Bani Bani al-Abbas. Abbas zaman They moden. say that Mereka berkata Imam bahawa Al-Mahdi tujuan kemunculan is- Imam Al-Mahdi the point untuk of his melindungi appearance is to negara, protect iaitu the Iran. state which we've already established, which is the country of Iran, and so there's no need for Maka Imam tiada Al-Mahdi lagi anymore. keperluan This is the untuk type of Imam things Mahdi. that their mouths Inilah apa yang speak diucapkan lanatullah mulut mereka, alaihim. laknatullah alaihim. These cannot Mereka be tidak boleh considered dianggap kerajaan sah Bani legitimate Hashim atau Hashemite, kerajaan right? Muhammad. Muhammadan kingdoms. For sure. Okay. Mungkin And ada then, orang berkata, somebody might tapi say, memang "Oh, ada but kerajaan you guys Bani do Hashim. have a Hashemite Jika itu kingdom. yang If kamu that's what you mahukan, guys are iaitu asking for, you kerajaan have a Bani Hashim Hashemite di bawah kingdom Raja and Abdullah King Jordan. Abdullah of Jordan. This Inilah is the kerajaan Hashemite Bani kingdom. Hashim. And so, Maka okay, jika if this itu is adalah the Bani Bani Umayyah, this is the Umayyah Bani dan al-Abbas, ini so you pula guys Bani have a Abbas, Hashemite kingdom kamu ada where kerajaan the Bani Hashim legitimate di mana successors pewaris of the sah Prophet Nabi Muhammad, Muhammad his memerintah bloodline melalui rules Raja through King Abdullah II Abdullah dari II Jordan. of Jordan. Ini juga And tak this benar is also, dan tak sah atas incorrect, banyak not sebab. true, and illegitimate for many reasons. Salah One of satunya them ialah is dia that mengaku he dirinya proclaims Sunni. himself to be a Sunni, Walhal while the kerajaan kingdom of Nabi the Muhammad Prophet sallallahu Muhammad alaihi is one wasallam that is adalah built on berdasarkan Islam, Syiah and recognition dan of the pengiktirafan names terhadap that are mentioned as nama-nama yang disebut successors in sebagai the will of pewaris the Prophet dalam Muhammad wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam kewafatan baginda. Ini bermakna pengiktirafan rasmi terhadap 12 imam dan Raja Abdullah II bukanlah salah seorang dari mereka. Namanya tiada dalam wasiat dan dia juga tidak percaya kepada otoriti 12 imam tersebut. Malah dia menyintai musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan musuh-musuh Islam. Dia mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah, semua mereka ini. And he's also a descendant, dan menurutnya according to sendiri, his own claims, jika benar if he even dia is mengaku that, sebagai he keturunan claims to be Imam a Al-Hasan descendant dan bukannya of Imam Imam Al-Husain. Al-Hasan and not Walhal Imam adalah jelas Al-Husain, dalam wasiat whereby Nabi Muhammad, we
bahawa see para very pewarisnya clearly in the hanyalah will of the melalui Prophet Muhammad that keturunan Imam successorship Al-Husain. only happens through the lineage of Imam Al-Hussein, and there are Banyak many hadis menyebut dengan narrations jelas that bahawa state semua that very pewaris Nabi clearly, Muhammad that all mestilah daripada heirs to the keturunan Prophet Imam Muhammad Al-Husain have to alaihissalam. come through the the descendants of Imam Al-Hussein alayhi salam until the 12th Imam, Sehingga Imam Muhammad ke-12 ibn Hasan al-Askari Muhammad alayhi salam, ibn and then there Al-Hasan begins al-Askari the alaihissalam. rule of the Setelah itu Mahdis. bermulalah And pemerintahan para so Mahdi. here we find something new Di sini that's kita taking dapati place, sesuatu yang baru after the berlaku Bani selepas Umayyah and Bani the Bani Umayyah dan Abbas. Bani We have Abbas. a Sufyani Kini wujud type watak character, jenis Sufyani the yang muncul Sufyani dan mendakwa appearing, sebagai pewaris sah claiming Nabi to be Muhammad the sallallahu rightful alaihi heir wasallam. of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi, claiming to be Mengaku sebagai the servant hamba and the dan penjaga custodian dua of the tapak two suci holy Islam, sites of Mekah dan Islam, Baitul Maqdis. Mecca, and Tapi also dia tak buat Jerusalem, but apa-apa he untuk does lindungi nothing atau to memerintah protect or to salah rule satu over dari either tapak one itu. of those sites. Dia pemimpin He sandiwara, is a palsu, farce, he's a zalim, false leader, a dan tyrant. musuh He's Mahdi the yang promised dijanjikan. enemy of Kerajaan the ini ialah kerajaan Mahdi. yang ditubuhkan And selepas Perang you Dunia Kedua find, untuk memperbodohkan this umat Islam dan Hashemite membuat kingdom, mereka tidak pernah being menuntut the negara yang kingdom that was pemimpinnya set adalah up, dari keturunan Nabi basically, Muhammad sallallahu essentially alaihi wasallam. post-World War II, in Untuk order menutup to mulut umat fool Islam selamanya, the Muslims mereka and mendirikan to make negara them kecil never anti-Muhammad seek ini, for a negara palsu state kecil ini where yang its, digelar kerajaan leader Jordan is atau a kerajaan descendant Bani Hashim from the Jordan. Prophet Muhammad sallallahu alaihi, in order that they forever shut their mouths. They established this little anti-Muhammadan state, this little false state, which is called the Kingdom of Jordan, or the Hashemite Kingdom of Jordan. But what the Muslims Tetapi apa yang benar-benar dicari oleh umat Islam dan apa yang dapat kita fahami daripada hadis yang saya sebutkan sebelum ini, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis apabila melihat keturunan Bani Hashim itu, ialah bahawa penindasan terhadap keluarganya akan terus berlanjutan sehingga munculnya Panji Hitam dari timur. Panji Hitam, suatu dakwah, satu gerakan baharu yang akan diwujudkan, dan gerakan ini akan menuntut kebenaran tetapi tidak akan diberikan. Mereka minta untuk kali pertama tapi tidak diberikan. Mereka minta kali kedua masih tidak diberikan. Lalu ditawarkan, lalu mereka menolaknya dan bangkit. Dan kemudian mereka akan menubuhkannya. Apakah kebenaran yang diminta? Hadis itu menyebut selepas mendapat kebenaran itu, mereka mendegakkannya dan tidak akan berhenti sehingga mereka menyerahkannya kepada keturunan, iaitu Imam Al-Mahdi, Muhammad ibn Al-Hasan al-Askari, yang menerima pemerintahan tanpa menumpah setitik darah pun. A drop of blood. And so that maka apakah kebenaran yang mereka minta dalam hadis itu? Pemerintahan keluarga Nabi Muhammad. Of the family of Muhammad. They were asking for mereka minta sebuah negara yang diperintah oleh Imam Al-Mahdi alaihissalam, the Imam of the time. Imam di zaman itu. Ia adalah gerakan yang dibentuk oleh Panji Hitam dari timur di akhir zaman yang amat mirip dengan, jika difikirkan, gerakan Zionisme. Ia adalah gerakan Mahdawi. It is a Mahdiism type of movement that people that follow di mana para pengikutnya melihat diri mereka sebagai orang buangan, satu diaspora, bangsa yang tertindas di seluruh dunia, diusir dari tanah Islam, ditindas, tidak boleh mengamalkan agama mereka. Existing all over the world, that were kicked out of the Muslim lands, that were oppressed, that don't have the right to practice their religion, dan perjanjian mereka dengan Tuhan di tanah Muslim kerana kekejaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah moden yang membunuh, memenjarakan dan menyembelih mereka. Mereka meminta tanah dari negara-negara dunia untuk tumbuh negara. Mereka bermimpi seperti dimimpi oleh Zionis, sama seperti orang Yahudi. Mereka impikan dan menulis manifesto dan berharap mereka menuntut sebuah negara di suatu tempat
tempat di dunia di mana tiada siapa yang akan memerintahnya. Tidak akan ada sistem pemerintahan kecuali sistem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh pewaris lantikan ilahi. Itulah Imam Al-Mahdi, Muhammad ibn Al-Hasan Al-Askari alaihissalam, dan digantikan oleh para pemerintah, pewaris dan pengganti yang datang selepas Imam Al-Mahdi alaihissalam dalam wasiat Nabi. Mereka disebut sebagai para Mahdi kerana wasiat Nabi menyebut selepasku akan ada 12 imam dan kemudian akan ada 12 Mahdi yang terakhir dari 12 itu ialah Imam Al-Mahdi. Semua pewarisnya digelar para Mahdi dan 3 yang pertama dari mereka ialah Abdullah dan Ahmad dan Al-Mahdi. Kami mahu sebuah tanah, sebuah negara. Kami impikan umat Islam sejati untuk kembali dan mengisytiharkan diri mereka, tidak bersubahat dengan sistem-sistem para pezalim, para ulama dan raja-raja palsu. Kami mahu tanah dan impikan untuk kembali ke tanah yang diperintah oleh Imam Al-Mahdi Muhammad ibn Al-Hasan Al-Askari alaihissalam. Maka panji hitam dari timur, ini yang telah kami lakukan sejak kemunculan kami pada tahun 2015. Kami telah menyampaikan mesej ini. Kami jelaskan bahawa satu-satunya jalan keselamatan dan cara umat Islam dapat keluar dari segala masalah ini ialah mereka tidak akan mampu kalahkan musuh dalam, iaitu para diktator palsu atau tiran yang memerintah dan menindas seperti Hosni Mubarak, Saddam Hussein dan yang seumpamanya. Setiap kali seorang dari mereka berlalu, akan muncul setiap seorang pengganti yang lebih buruk. Mereka tak pernah terlepas dari tirani dan raja palsu ini. Jika mereka melihat negara Zaini sebagai musuh, mereka juga tak pernah ada alternatif. Mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadapnya atau Amerika. Mereka tidak akan mampu melakukan apa-apa di dunia ini dan kekal sebagai golongan hina, letih dan tertindas, sehinggalah mereka dipimpin oleh pemimpin lantikan ilahi yang bijaksana dan mempunyai ruh Tuhan. Sejak tahun 2015, kami telah menentang idea pilihan raya ketuhanan manusia. Kami suarakan tentangan terhadap para ulama palsu dan sistem-sistem palsu ini. Kami sebarkan idea tentang sebuah tanah dan negara untuk Nabi Muhammad, sebuah negara Bani Hashim dan Husaini. Kami perlu suarakan. Kami inginkan negara Bani Hashim untuk para mukmin sejati. Semua mukmin yang bersama kami dalam perjanjian ini adalah ahli Bani Hashim. Mereka semua adalah Bani Hashim, bukan kerana saya kata, tetapi kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata demikian. Mereka semua Bani Muhammad dan Husaini. Yang paling penting, mereka adalah pengikut Mahdi yang mempercayai Mahdisme dan penubuhan negara yang diperintah bukan oleh mana-mana pemimpin Islam sahaja, bukan sekadar keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka yang paling penting, mereka adalah pengikut Mahdi yang mempercayai Mahdisme dan penubuhan negara yang diperintah bukan oleh mana-mana pemimpin Islam saja, bukan sekadar keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi negara yang diperintah khusus oleh Imam Mahdi atau salah seorang dari Mahdi selepasnya. Sebab itulah para sahabat panji hitam dari timur dan perjanjian ketujuh, mereka juga adalah pengikut Mahdi yang mengikuti idea Mahdisme ini. Inilah yang kami dakwah dan sebarkan. Ia ibarat versi Muslim sejati ala Zainisme. Tetapi untuk Islam, impian sebuah negara yang diperintah Imam Al-Mahdi alaihissalam. That's absolutely amazing, and the parallels are really mind-blowing. I've never seen these parallels between what happened to the family of Muhammad and how they also are waiting for this state and for this promised land that they can go into. So it's literally the exact same idea that was propagated by Zionism, but this time it's about getting the rights of the family of Muhammad back. So this is incredible. Benar, keluarga Muhammad telah tanggung suatu holocaust besar selama bertahun-tahun. Berjuta-juta ahli keluarga Muhammad dan para Syiah mereka telah dibunuh sepanjang 1400 tahun yang lalu.
have been massacred over the past 1400 years, and we have to Kita make perlu this known. We have menyedarkan to dan commemorate menjadikan these perkara people. ini We have diketahui. to Kita perlu memperingati commemorate the mereka memory dan semua yang terkorban all dalam those who perjuangan lost, demi mengembalikan fighting, hak Nabi in Muhammad order dan that keluarganya. Muhammad and the family Muhammad's rights be Tapi mereka restored, telah that syahid they were dan usaha martyred, mereka tidak and, berhasil. Their efforts were to Kita no mesti avail. And we have to wujudkan create gerakan this ini. movement, and we gotta- Kita we perlu gotta bersatu unite, dan menyuruh and we semua have to mukmin call dari all the seluruh believers dunia from untuk all over the bersatu world dalam to hal unite ini. on this. And Zionism, Zionisme, ketika ditubuhkan, ia juga bermula sebagai sebuah idea dan manifesto yang ditulis. Lalu mereka mula mengadakan persidangan. Umat Yahudi dari seluruh dunia menyertai persidangan tersebut, dan mereka mula mengumpulkan sumber dan dana serta saling membantu dan membina rangkaian keimanan demi merealisasikan impian mereka. Maka alangkah malunya sesiapa yang mengaku dirinya Muslim, mengaku dirinya Syiah atau mengaku sebagai pengikut Imam Mahdi alaihissalam jika mereka tidak bertindak menyertai dan membantu panji-panji hitam dari timur. Panji-panji kami yang bermula di timur bersama Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam yang keluar dari Basrah, Iraq, dan mengangkat panji-panji yang kami kini bawa dengan bangga, termasuk saya telah mengangkat panji hitam yang disebut dalam hadis bahawa Al-Mahdi akan muncul bersamanya. Panji hitam yang tertulis di atasnya Al-Bay'atu Lillah yang belum pernah diangkat sesiapa pun kecuali saya. Panji ini adalah wajib untuk disokong oleh setiap lelaki Muslim, wanita Muslim dan anak-anak Muslim, lebih-lebih lagi pada zaman ini. Ketika kita melihat sejarah berulang, ketika kita melihat kemarahan Barat dan kerajaan Eropah serta kerajaan Amerika ditujukan kepada umat Islam secara umum, terutamanya apabila mereka diusir keluar dari tanah mereka. Kita lihat berlakunya hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan akan tiba masa ke atas kamu di mana orang Rom tidak akan membiarkan seorang lelaki, wanita atau anak-anak pun hidup di tanah mereka. Maka satu pengusiran besar akan berlaku. Ada kemungkinan Holocaust akan berlaku terhadap mereka yang tidak menyokong Nabi Muhammad dan keluarganya serta hak mereka. Kini masanya untuk kita bersatu dan bekerja ke arah penubuhan sebuah negara di tanah air di Timur Tengah. Kita tidak bercakap tentang sebuah negara di Eropah atau di UK. Kami bercakap tentang negara di Timur Tengah atau di mana-mana sahaja di dunia di mana ada negara bersedia memberikan kami sebidang tanah untuk para mukmin bersatu. Ketika itulah Imam Al-Mahdi alaihissalam akan muncul. Saya tak dapat tekankan secukupnya betapa pentingnya idea ini sampai kepada umat. Betapa kuatnya hadis yang menyebut mereka tak akan berhenti sehingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari keturunan Nabi Muhammad SAW, iaitu Imam Al-Mahdi. Jelas sekali, sebelum Imam Mahdi memerintah akan muncul satu kelompok yang bangkit. Di sinilah datang Al-Qaim, sang bangkit. Dialah yang memimpin gerakan ini. Panji-panji hitam dan timur, dialah yang menuntut dan meminta hak yang tidak diberikan kepadanya dua kali sehinggalah akhirnya ia diserahkan kepadanya. Lelaki ini dan gerakan ini, panji hitam dari timur, Al-Qaim, sang pembangkit yang akhirnya menyerahkan pemerintahan dan negara itu kepada Imam Al-Mahdi alaihissalam. Sesiapa yang mahu melihat Imam Al-Mahdi alaihissalam, mereka mestilah menyokong panji-panji hitam dari timur, mesti sokong. Dan banyak hadis menyebut bahawa ia adalah diwajibkan oleh Tuhan, wajib menyokong Al-Qaim. Dialah pintu kepada Imam Al-Mahdi. Kamu tak akan sampai kepada Imam Mahdi atau daulah ilahi yang adil kecuali melaluinya. It's an amazing opportunity for everyone to be part of this now and to support you and to support the state of Muhammad and the family of Muhammad to finally come true. Semoga Tuhan berkatimu. Terima kasih banyak kerana menyertai saya, Caroline. Assalamualaikum.